Antara paparan menarik hari ini, pemuda UMNO cari dalil menghalang kerajaan perpaduan di Johor terbentuk. Dua kerajaan dahulu belanja media 700 juta ringgit. Tun Daim kecut bila Anwar mahu heret ke SPRM. Dr. Mahathir rasa tersinggung SPRM siasat Daim. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menafikan tomahan kononnya pembangunan sistem pangkalan data utama PADU adalah satu pembaziran kerana melibatkan kontrak beratus juta ringgit. Rafizi malah menegaskan tidak berasa terkejut apabila ada suara sumbang yang membuat tuduhan demikian kerana beliau memang menunggu perkara itu ditimbulkan. Katanya PADU dibangunkan sepenuhnya oleh penjawab awam daripada tiga agensi utama iaitu Kementerian Ekonomi, Jabatan Perangkaan dan Unit Pemodelan Tadbiran dan Perancang Pengurusan Malaysia yang melibatkan kerjasama semua agensi lain. Bagi saya padunya PADU ini kerana ia melibatkan keseluruhan kepakaran dan tenaga penjawab awam bukan konsultan dan kontraktor luar. Untuk rekod, PADU merupakan pangkalan data maklumat di peringkat isi rumah yang meliputi bilangan isi rumah, rekod pendapatan, tanggungan anak isi rumah mengikut peringkat pendidikan, lokasi isi rumah dan bilangan kenderaan isi rumah. Ia juga merangkumi rekod bantuan yang telah diterima dari jabatan kerajaan di dalam isi rumah dan maklumat-maklumat lain yang boleh membantu menentukan pendapatan boleh belanja setiap isi rumah. PADU sekaligus membantu kerajaan dalam mengagihkan subsidi dan bantuan dengan lebih berkesan selain menjadi penyelaras data antara agensi-agensi sedia ada. PADU akan dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari 2024 sebelum dibuka selama 3 bulan untuk memberi peluang kepada rakyat mengesahkan dan mengemaskini data sosioekonomi mereka. Mengulas lanjut, Rafizi menjelaskan PADU dibangunkan oleh penjawab awam menggunakan peruntukan sedia ada dan segala infrastruktur yang telah ada tanpa perlu membuka tender baru kepada pihak swasta. Justru katanya ia tidak melibatkan perbelanjaan tambahan seperti yang selalu berlaku setiap kali ada sistem baru diperkenalkan oleh kerajaan. Tambah beliau, PADU dibangunkan dari Mei hingga Disember 2023 sekaligus mengatasi pelaksanaan projek-projek sistem dikendalikan oleh pihak swasta daripada segi keupayaan menyiapkan sistem untuk keperluan kerajaan dan rakyat dalam tempoh yang begitu singkat. Ujar beliau, PADU tidak akan melibatkan pembayaran setiap tahun kepada penyediaan sistem pihak swasta seperti yang selalu berlaku kerana ia dibangunkan sepenuhnya oleh penjawab awam dan milik kerajaan sepenuhnya. Katanya PADU berjaya disediakan dalam tempoh yang singkat dan tanpa peruntukan tambahan kerana hasil penat lelah penjawab awam yang bersengkang mata selama 7 bulan. Dari awal setelah lontarkan cabaran ini kepada pasukan teras bahawa PADU ialah satu peluang untuk membuktikan kepakaran yang ada dalam kalangan penjawab awam. Saya berdoa kewujudan PADU akan membawa perubahan besar kepada perkhidmatan awam daripada kerajaan kepada rakyat. Memang pasukan teras yang mengusahakan PADU akan terus berdepan dengan cabaran. Tetapi jika ada pujian mengenai PADU, pujian itu layaknya kepada penjawab awam. Terdahulu beliau menerangkan tempoh 3 bulan untuk rakyat mengesahkan dan mengemaskini data dalam PADU bagi memastikan data kerajaan itu adil kepada rakyat kerana data PADU akan digunakan untuk menyasarkan subsidi kepada golongan yang layak kelak. Tambah beliau lagi, proses membina PADU melibatkan pembangunan sistem data yang paling besar pernah dibuat oleh sektor awam yang mungkin paling besar dalam sejarah negara. Katanya ia melibatkan berpuluh perincian data, nama, umur, jantina, isi rumah dan lain-lain bagi setiap 32 juta rakyat Malaysia yang membentuk ratusan juta titik data di dalam PADU. Rakyat berhak tahu bagaimana 700 juta ringgit bagi iklan dan publicity dibelanjakan oleh dua kerajaan terdahulu. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menerusi catatan di media sosial berkata perbelanjaan tersebut adalah sangat besar. Katanya rakyat berhak tahu bagaimana 700 juta ringgit ini telah dibelanjakan, sama ada semua direkod dengan baik atau jika ada sebarang perkara yang langgar undang-undang. Media sebelum ini melaporkan kerajaan persekutuan membelanjakan sehingga 700 juta ringgit untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tempoh 2020 hingga 2022. Perbelanjaan tersebut digunakan oleh dua pentadbiran terdahulu dalam menguak-uakkan pencapaian dan usaha kerajaan. Pemuda UMNO berkata tidak ada keperluan untuk mendesak pembentukan kerajaan perpaduan di Johor melibatkan Pakatan Harapan. Ini kerana kerajaan Barisan Nasional di Johor sudah stabil dan berjalan dengan baik, tegas Ketua Pemuda Dr. Akmal Saleh. Penting hari ini adalah rakyat nak tengok kerajaan ini mentadbir dengan baik atau tidak. Beliau mengulas kenyataan amanah Johor yang menuntut satu isyarat dihantar agar kerajaan perpaduan terbentuk di Johor pada konvensyen parti itu baru-baru ini. Di Dewan Undangan Negeri Johor, Barisan Nasional mendominasi dengan 40 kerusi
Manakala Pakatan Harapan menduduki 12 kerusi yang mana 10 wakil rakyat DAP, manakala PKR dan Amanah masing-masing 1 kerusi. Mengulas tentang bencana banjir di Pantai Timur, Akmal berkata pemuda UMNO sedia bekerjasama dengan pemuda PAS bagi menjayakan misi bantuan. Sebanyak RM40,000 diperuntukkan untuk pusingan pertama bantuan ke Kelantan, merangkumi pelbagai jenis termasuk makanan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zakashi tertanya-tanya sama ada terdapat sesuatu di sebalik kenyataan Dr. Mahathir Mohamad baru-baru yang mencadangkan individu bergelatun di siasat. Katanya, apakah Tun Mahathir menyindir SPRM kerana menyita menara ilham milik Tun Daim atau Tun M tersinggung atau tercabar seolah-olah selepas ini giliran beliau pula disiasat. Fuad juga berkata walaupun tiada keperluan untuk menyiasat individu hanya kerana bergelatun semata-mata kerana menurutnya apabila ada siasatan, tiada seorang pun yang harus dikecualikan. Katanya semua orang mesti disiasat termasuk anak, menantu dan kawan rapat. Fuad juga menyatakan bahawa semasa kali kedua Mahathir sebagai Perdana Menteri, tindakan undang-undang telah dimulakan terhadap beberapa pemimpin UMNO seperti bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas pengurusi Felda Syahrir Samad. Syahrir yang dibebaskan atas kes pengubahan wang haram kini menyamang bekas Peguam Negara Tommy Thomas, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya, SPRM dan kerajaan atas tuduhan pendakwaan yang berniat jahat. Fuad juga mendakwa bahawa ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia mengamalkan dakwa dulu cari bukti kemudian. Katanya tetapi eloklah SPRM guna dokumen tulen untuk cari bukti. Buat siasatan rapi, jangan guna buruk sangka dan arahan dendam untuk mendakwa. Berikutan berita tentang Daim yang juga seorang Tun dan rakan rapat Mahathir sedang disiasat. Mahathir berkata bahawa syak wang sangka sahaja sudah memadai untuk memulakan tindakan terhadap individu bergelatut. Katanya, saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat. Jika mereka tidak dapat menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Tun bukan sahaja perlu disiasat, mereka juga perlu direman sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, ia pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya. Daim menyifatkan dia menjadi sasaran kempen politik dan mengancam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki menghormati kedaulatan undang-undang. Dia berkata demikian sebagai reaksi terhadap siasatan SPRM terhadapnya yang disifatkan Daim sebagai penganiayaan politik atau satu bentuk kempen politik yang menyasarkan dirinya. Dia juga menyela kenyataan Anwar pada 22 Disember bahawa apa yang berlaku adalah rahsia umum dan terdapat seseorang yang menggondol begitu banyak kekayaan. Daim berkata kenyataan itu cuba membayangkan dia bersalah atas kesalahan yang tidak dinyatakan. Katanya ini jelas menunjukkan rasa bencinya terhadap saya. Daim juga mendakwa SPRM tidak berhubung dengan dia atau anggota keluarganya berhubung sebab mereka disiasat. SPRM sebelum ini mengesahkan kepada media bahawa Daim sedang disiasat atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Agensi anti rasuah itu juga telah menyita menara ilham, bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya. Rampasan itu dilaporkan dikaitkan dengan siasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei mengenai urus niaga korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997. Urus niaga berkenaan membabitkan syarikat senarai awam Renon Berhad dan Universiti Engineers Malaysia Berhad UEM. SPRM juga dilapor sedang meneliti perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperoleh semua asetnya. Kerajaan disarang melantik pakar perlembagaan daripada masyarakat bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi UTUN untuk mengubah undang-undang Islam yang ditubuhkan awal bulan ini. Ahli Parlimen Berwas, Ngeko Ham menjelaskan langkah itu bagi mengambil kira pandangan orang bukan Islam sebelum sebarang perubahan pada undang-undang dibuat. Beliau juga mengingatkan perlembagaan dibentuk dengan mengambil kira kepentingan semua golongan, maka sebarang perubahan yang memberi kesan kepada kaum dan agama mesti dibincangkan secara menyeluruh untuk mengelakkan konflik. Katanya dalam mengharmonikan undang-undang syariah dengan perlembagaan adalah penting pandangan orang bukan Islam diambil kira supaya hak dan perlindungan yang diberikan oleh perlembagaan kepada orang bukan Islam serta asas negara kita tidak terjejas. Dalam pada itu, Nia menyarankan kerajaan melibatkan badan peguam, memandangkan badan berkanun itu dibentuk untuk memastikan undang-undang yang diluluskan adil dan saksama. Jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubah undang-undang Islam bertanggungjawab mengkaji isu-isu melibatkan bidang kuasa persekutuan dan negeri, khususnya berkaitan kompetensi DUN mengenai pengubahan undang-undang Islam serta bidang kuasa mahkamah sebagaimana diperuntukkan perlembagaan. Ia juga akan perhalusi semua perkara melibatkan pertindihan antara mahkamah syariah dan sivil termasuk isu melibatkan pertukaran agama, harta, tuntutan hadanah dan wasiat menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar.
Penubuhannya menjunjung titah Pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah, bagi mengkaji secara mendalam dan kritikal persoalan undang-undang yang berbangkit susulan keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan kompetensi DUN dalam kerangka yang ditetapkan Perlembagaan. Bekas Ketua Hakim Negara Zaki Azmi dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa 10 anggota itu, yang turut dianggotai bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Muhammad Zawawi Saleh, anggota Majlis Agama Islam Selangor Salahuddin Saidin dan Ketua Hakim Syari'i Mahkamah Syariah Melaka Nazri Abdul Rahman. Libat urus akan diadakan dengan Majlis Agama Negeri-Negeri dan syaur akan dikemukakan ke MKR dan seterusnya Majlis Raja-Raja. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.